أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan kuliah kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ورسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب تمم بالخير. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan Tuan Imam, saya hormati Tuan Nazir, Tuan Timalan Nazir, seterusnya barisan jawatan kuasa masjid, sahabat fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertamanya mari kita sama-sama merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah pun memberikan kepada kita kesempatan masa, kelapangan waktu datang ke rumah Allah mendirikan salat maghrib berjamaah pada malam ini, dan dengan izin Allah juga kita dapat sama-sama berada di dalam majlis ilmu untuk kita mengambil keberkatan. Dan juga yang penting daripada apa yang akan kita bincangkan ini adalah menjadikan Al-Quran itu sebahagian daripada kehidupan kita dan menjadi petunjuk dalam hidup kita insya-Allah. Kita telah sampai kepada perbincangan surah Al-Qadar, muka surat 333. Jadi insya-Allah kita baca dulu, kemudian kita akan sambung perbincangan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Bunyi slow. Hujan tak? Hujan daripada pagi, daripada apa?
tengah hari tadi sampai sekarang. Yang pertama, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan yakni Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah bincangkan berkaitan dengan malam Al-Qadar, di mana pada malam itu turunnya para malaikat, termasuklah Jibril alaihi salam, iaitulah ketua kepada segala malaikat. Jibril alaihi salam turun, kalau ikut kepada setengah pandangan ulama, setahun sekali Jibril alaihi salam turun atas muka bumi ini. Bila malam Al-Qadar, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan kita dah sebutkan bahawa malaikat itu bukan sedikit jumlahnya begitu ramai, dan disifatkan bahawa para malaikat itu sentiasa mereka ni tawaf di Baitul Ma'mur. Satu kali 7 kali pusingan itu jumlahnya 70,000 malaikat. Habis 70,000 digantikan dengan 70,000 yang lain. Habis 70,000 ganti dengan 70. Daripada awal sampailah ke akhirnya berlaku penggantian tanpa berulang 2 kali. Maksudnya satu orang malaikat dia tak akan berpeluang untuk tawaf kali kedua. Maknanya begitu ramainya malaikat. Dan pada malam Al-Qadar itu malaikat akan turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Dan disebutkan, saya mendengar daripada tafsir yang disebutkan oleh Ustaz Adi Hidayat daripada Indonesia, dia kata malaikat berebut-rebut untuk turun ke bumi pada malam itu. Berebut-rebut saya baru dengar perkataan itu. Kalau sebelum ini malaikat itu berduyun-duyun turun, ramai, semua turun ke bumi. Dan bila mereka turun ke bumi, mereka membawa apa? Membawa kebaikan. Malaikat ini dibawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam itu disebutkan mereka yang beramal pada malam Al-Qadar itu diberikan gandaan khairun min alfi syahr. Di sini juga para ulama mengatakan lebih baik, bukan sama baik, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kiraan 1000 bulan itu bukan pada perkiraan angka manusia, tetapi pada perkiraan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan kalau malam itu kita menyebut kalimah subhanallah, umpama 1000 bulan kita sebut subhanallah itu. Bukan sekali, sepanjang masa detik itu dikira. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau 1000 bulan kita sebut begitu sekali, itu pun dah kira banyak dah. Dan kalau kita membaca Al-Quran pada malam itu, disebutkan dalam hadis Bukhari, kita membaca satu huruf digandakan 10. Dalam bulan Ramadan digandakan lagi. Dan pada malam Al-Qadar itu diberikan gandaan yang lebih besar lagi pada malam Al-Qadar. Maka tuan-tuan boleh bayangkan, rugilah mereka yang tidak beramal pada malam Al-Qadar itu. Baik, kita tengok malam ini tanda-tanda malam Al-Qadar. Di antara tanda malam Al-Qadar ialah munculnya matahari pada waktu paginya dalam keadaan cuaca yang putih dan redup. Sebagian ulama-ulama mutaakhir ini, antaranya ulama-ulama Fatani, mengatakan bahawa kenapa dia jadi redup? Kerana malaikat waktu itu fajar itu baru mereka naik. Jadi mereka naik itu dalam jumlah yang begitu ramai. Jadi suasana waktu itu menjadi sejuk, tidak panas, cahaya matahari pun tidak terik, tidak menyebabkan kita rasa pedih dengan kepanasan cahaya matahari. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuaca yang putih dan redup, kata Abu Daud At-Tayalisi, dimeriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita tentang malam Al-Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam Al-Qadar adalah malam yang penuh dengan nyaman dan penuh dengan ketenangan.
tidak terlalu panas, juga tidak terlalu sejuk. Matahari muncul di waktu paginya dalam suasana kemerahan yang samar-samar. Dia tak panas terik. Kalau kita bangun pagi, kita tengok cuaca redup, tak panas, menyesal kita malam tadi tak buat ibadat. Ramai orang macam tu lah kan. Lepas tu kalut mesej ustaz, ustaz malam tadi Lailatul Qadar ke? Ustaz pun kata confirm. Allah ustaz. Biasanya itulah jawapan hak kita dapatnya. Kena pula lepas tu esok malam pula, malam kepada malam tadi Al-Qadar, malam esok ustaz pun buat tazkirah. Saya rasa malam tadilah kita sambut Al-Qadar. Balik terus kita. Sebab apa? Sebab menyesal tak buat malam tu. Jadi sekali dengan tarawih pun tak buat dah malam selepas tu. Sebab itulah perkara ini dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rahsiakan, Allah tak beritahu, dia bagi hint saja. Kalau Allah kata 2024 malam Al-Qadar itu akan jatuh pada malam 25, hak lain kosong masjid. 25 dekat mai berderu penuh masjid ni. 26 kosong balik. Macam tu jugalah tarikh kematian kita tuan-tuan. Tak pernah kita tahu bila tarikh kematian. Bila tarikh mati kita tak tahu. Jadi orang kita ni puluhlah buat ibadat. Takut apa? Takut esok mati. Takut tak sempat buat ibadat, tak sempat buat amalan. Kena kalau Allah dah keluar lahir tu, dekat belakang punggung tu dia tulis dah tarikh mati. Umur 73, tanggal 1 Disember. Tuan-tuan, agak-agak apa jadi kat kita? Dah tahu tarikh luput macam produk kita beli kat kedai tu. MFG, manufacturing, tarikh dia sekian-sekian, expired date. Dia bagi tarikh expired. Kita pun macam tu juga. Kalau lahir-lahir, tarikh lahir sekian-sekian, tarikh mati umur 65. 23 Disember 2023. Jadi tentu agak-agak apa kita akan buat? Waktu muda enjoy lah, lambat lagi nak mati. Jadi sebab itulah Allah rahsiakan tarikh kematian kita. Sebab apa tuan-tuan? Untuk memastikan kita sentiasa berebut untuk mengisi kehidupan yang Allah bagi ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat ibadat bukan kerana umur ini, tetapi kita buat ibadat kerana kita nak dapatkan ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Sa'ad bin Mu'az, seorang pemimpin daripada kaum Aus di Madinah. 6 tahun saja dia masuk Islam. 6 tahun, saya dah cerita kat sini barangkali. 6 tahun. Dia syahid selepas peperangan Khandaq. Dia kena tikam dalam peperangan Khandaq, kena senjata. Kemudian berlaku selepas itu sejurus selepas peperangan Khandaq, peperangan Bani Quraizah. Dalam peperangan Bani Quraizah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, andainya tidak ada lagi peperangan selepas ini, maka kau pecahkanlah luka yang ada pada perutku ini. Maka pecahlah luka itu, akhirnya dia mati syahid. Dan Nabi sempat dia mati di atas ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, Sa'ad bin Mu'az ini meninggalnya, matinya bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. 6 tahun ya tuan-tuan. Kita 60 tahun lah hidup, tak tahu apa yang bergegar. Kalau kita mati, apa yang bergegar wallahu a'lam. Yang kita tahu mungkin geran tanah, rumah bergegar lah, anak-anak duk berebut ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan panjang umur itu, jumlah kiraan itu, tetapi apa yang kita isi dalam umur yang Allah bagi pada kita ni tuan-tuan. Jadi berbetulan umur Nabi, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, umur kita ni baina 60 wa 70 kata Nabi. Umur umatku ini antara 60 hingga 70 ya. Jadi kalau umur 60 hingga 70, kita dah buat kiraan sebelum ni tuan-tuan tolak tidur, tolak buang air besar, tolak makan, tolak apa. Ibadat kita yang betul-betul cream of the cream ni 2 tahun je. 2 tahun je. Itu pun kalau betul-betul ikhlas.
Kalau 2 tahun kita duduk semayang apa semua ni, tu pun duk mengutuk Pak Imam pun banyak. Tinggallah 20 hari kot baru lihat betul-betul ikhlas kepada Allah. Ini Pak Imam baca panjang sikit, kata apa Pak Imam ni, baca tak sedap sikit kita kata macam-macam kan. Tu tolaklah tu. Ulama ni dia buat kira-kira, tuan-tuan. Saya dengar ceramah daripada Ustaz Badisha. Ustaz Badisha dia suka kira benda macam tu. So dia kira satu dia kira tolak itu, tolak ini, tinggallah 2 tahun. Itu pun kalau kita ambil daripada umur 15 tahun akil baligh. Kalau ambil umur akhir baligh bukan akhir baligh 50 pencen baru kita start amal. Agak-agak berapa lama kita buat ibadat sebenarnya kan. Hidup pula 65 tahun je, tak apalah kita bagilah harga pula dah subsidi 70 tahun umur dengan 50 tahun. 50 tahun baru jumpa tangga masjid, baru jumpa pintu masjid. Itu pun duk kutuk Pak Imam, kutuk AJK macam-macam juga tu. Tapi tak apalah, semayang jugalah. Agak-agak tolak berapa hari sebenarnya yang kita benar-benar buat ibadat. Saya dah kira-kira tapi saya tak mau cerita sebab saya dah pernah sebutkan sini sebelum ni. Maka sebab itulah Allah bagikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu gandaannya 1000 bulan, 83 tahun. Yang ni kalau kita betul-betul kata ulama, kalaulah kita malam itu kita membaca kalimah la ilaha illallah dan kita mengakhiri nyawa hidup kita dengan kalimah itu, alangkah beruntungnya kita pada malam itu. Mati kita dengan kalimah la ilaha illallah pada malam Al-Qadar. Subhanallah. Andainya malam itu Allah bersihkan dosa kita. Kan Allah kata sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan, termasuklah malam Al-Qadar itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampunkan dosanya apa yang telah lalu. Maka dosa lepas-lepas ni semua Allah ampunkan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kenalnya tengok esoknya, tapi dah tengok esoknya besok dah lepas dah tak ada buat apa dah. Kan? Kita nak tengok esoknya. Jadi jangan tengok esoknya, tengok yang sebelumnya. Jadi tak tahu apa tanda-tanda sebelum malam Al-Qadar itu. Oleh kerana kita tak tahu, persiapkanlah setiap hari untuk kita bertemu dengan malam Al-Qadar itu. Para ulama kata apa? Walaupun Nabi SAW memberikan gambaran pada 10 malam akhir Ramadan, kemudian ditakhsiskan lagi, diperkecilkan lagi pada malam-malam ganjil, tetapi mereka yang tidak membuat persiapan untuk malam Al-Qadar itu, dia akan keletihan apabila malam bertemu pada malam Al-Qadar itu. Dia tak akan ada persediaan untuk itu. Macam orang buat lomba lari lah, tuan-tuan. Dia tahu dah dia nak tanding ni pada sekian-sekian tarikh. Tak apalah, dia tahu sekian-sekian tarikh. Dia dah tahu dah tarikh itu, tapi tidak ada persiapan, tidak ada latihan, makan tak jaga, training tak buat. Agak-agak dia boleh lari tak pada tarikh yang ditentukan itu. Boleh lari tapi 100 meter semput dah. 100 meter apa 10 meter semput dah. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi persiapan untuk bertemu malam Al-Qadar itu haruslah dibuat seawal 1 Ramadan. Itu kira lewat lah, tapi sebenarnya persiapan itu lebih awal lagi daripada itu. Baik, diriwayatkan daripada Ibnu Abi Asim An-Nabil daripada Jabir Ibnu Abdullah bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah melihat malam Al-Qadar, tetapi aku lupa masanya. Ia berlaku sekitar 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ia adalah satu malam yang tenang, nyaman, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu sejuk malamnya. Cerah bagaikan berbulan. Para syaitan tidak keluar pada malam tersebut sehinggalah cahaya fajar menyingsing. Jadi malam itu dikatakan tak ada dah bunyi-bunyi anjing menyala apa semua, tak ada. Suasana sangat tenang dan mendamaikan.
Jadi ini petanda pada malam itu. Jadi tuan-tuan, orang kata apa, maksudnya kita kena mencari. Sebab tu Nabi kata taharau, cari malam Al-Qadar itu, barulah kita akan jumpa. Cari, bukan tunggu dia datang kat kita. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari keluar rumah untuk memberitahu orang ramai tentang malam Al-Qadar. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terserempak dengan dua orang lelaki sedang berkelahi, maka akhirnya Nabi terlupa tentang cerita malam Al-Qadar itu. Baik, hikmah di sebalik kerahsiaan malam Al-Qadar. Kenapa Allah tak beritahu pada kita secara jelas bilakah malam Al-Qadar itu? Kita di hujung-hujung dah tuan ni surah ni. Hikmah yang tersembunyi yang waktu malam Al-Qadar adalah sama dengan hikmah di sebalik tersembunyi waktu kematian seseorang. Kita sebut dah tadi. Dan juga hari kiamat. Bila berlaku hari kiamat? Nabi pun tak beritahu. Nabi pun tak tahu bila berlaku hari kiamat. Tapi tanda-tandanya Nabi beritahu satu persatu. Satu persatu tanda hari kiamat ni tuan-tuan. Kita dah cerita sebelum ini, akan datang satu zaman Dajjal akan datang membawa kepada kamu segunung roti, bukan sebuku lagi, segunung roti. Orang yang mengikut Dajjal pada waktu itu, maka dia akan hidup senang. Tetapi mereka yang berpegang kepada Allah, dia akan kelaparan dan kebuluran. Sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa makanan orang yang istiqamah dengan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah? Maka kata Nabi, makanan mereka, minuman mereka adalah kalimah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini makanan orang yang beriman. Hari ini tuan-tuan, orang sanggup buang agama kerana apa? Kerana nak kepada kesenangan. Bagi duit sikit tinggal segala apa yang dipegang oleh agama dia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok dekat Palestin sudahlah tuan-tuan, apa yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara Islam hari ini. Mereka buat apa? Saudi buat apa sekarang? Kita tengok jadi kita boleh tengok sendiri. Dan kita tahu apa yang berlaku di belakang sana lah. Sebab banyak maklumat hari ini, maklumat di hujung jari ke semuanya. Walaupun kita tengok ada beberapa negara Islam mula bertindak, tetapi tak cukup tuan-tuan. Tak cukup. Negara Islam kita ni kaya, kuat kalau kita bersatu. Yadullah fawqal jamaah, yadullahi ma'al jamaah. Kuasa Allah bersama dengan jamaah. Kalau orang Islam berpecah, maka tak kuatlah kita. Tak kuat. Jadi kita, walaupun begitu tuan-tuan, kita doakan agar walaupun dalam keadaan begitu sukar, Israel pun disebutkan peperangan ini adalah peperangan yang sukar. Sukar dia kata. Allah sebut dalam Quran, ketika mana kamu merasa sakit, mereka juga merasa sakit. Kamu mengharapkan redha Allah, sedangkan mereka tidak ada perkara tersebut. Orang Islam mati tuan-tuan, tetapi kematian mereka apa? Mardatillah. Kematian mereka hari ini 13,000 orang syuhada, 7,000 orang daripada mereka kanak-kanak. Itu semua tu sedang berterbangan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, roh-roh mereka. Kita tak ada rezeki itulah, mereka dapatlah. Sedangkan orang-orang kafir Yahudi hari ini mati dalam keadaan dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sakit tuan-tuan. Kita penat, mereka pun penat. Kita susah, mereka pun susah. Tetapi kesusahan kita itu dibayar dengan nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tengok orang Palestin, dia tak adalah rasa risau. Tengok bangunan hospital semua dah, sekolah semua dah runtuh dah. Apa kata mereka? Kami tidak akan tinggalkan bumi Gaza. Ini bumi kami.
Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu kekuatan mereka lah. Sebab tu ramai orang masuk Islam, ramai orang muka Islam hari ini memeluk Islam. Kerana apa? Kerana melihat kekuatan dalaman yang ada dalam kepada penduduk-penduduk Gaza ni. Mereka cari apa rahsia kekuatan yang ada pada orang-orang Palestin ini. Apa rahsia mereka? Ternyata bila mereka kaji, ternyata apa yang mereka miliki adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pergilah TikTok juga. Sekali-sekala pergi kat TikTok. Tengok orang-orang buka Islam, influencer TikTok ni yang daripada asalnya Kristian. Dia mengaku, I'm Kristian, dia sebut itu. Saya orang Kristian. Sekarang ni saya masih Kristian, tapi saya sedang mengkaji Al-Quran. Saya kagum melihat orang-orang Gaza begitu hebat. Tapi saya nak tengok apa rahsia mereka. Dia buka satu-satu tengok Quran. Dia tak faham, dia cari apa terjemahan, apa maksudnya. Dan akhirnya dia pakai tudung dan dia memeluk Islam. Tuan. Kita hari ni ketika orang tengah nak cari Islam, kita duduk cari God play buat main kat Malaysia. Buat apa? Kan? Ya, saya heran betul. Kita pun tak tahulah apa masalah kita ni, tuan-tuan. Kita ni, hati kita ni tengah duk sedih ni, Palestin ni. Tapi ada lagi nak buat main artis-artis barat pun sini. Lepas tu cerita pula macam-macam lah, tuan-tuan. Kita pun sedih juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah di sebalik kerahsiaan malam Al-Qadar itu dikatakan seperti hikmahnya dirahsiakan kematian dan juga hari kiamat. Ini adalah supaya setiap mukallaf akan sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam amal ibadah, tidak lupakan Allah dan tidak malas dalam beribadah. Di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan secara tepat bilakah berlakunya malam Al-Qadar, supaya manusia tidak melakukan maksiat secara sengaja pada malam tersebut agar mendapat keampunan daripada Allah kemudiannya. Apabila seorang hamba itu berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat kelebihan pada malam itu, pada malam-malam yang disangkanya malam Al-Qadar, maka Allah memulangkan paku buah kerasnya kepada para malaikat. Allah berkata kepada mereka, kamu dulu mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Apakah engkau mahu menciptakan manusia di muka bumi yang bakal merosak dan menumpahkan darah? Ini ketika manusia dulu nak diciptakan. Malaikat bantah. Kau nak ciptakan ni manusia ni, jenis mereka ni merosak je ni. Tapi Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Dan bila mana Allah ciptakan, Allah jadikan malam Al-Qadar, Allah rahsiakan malam Al-Qadar, maka orang-orang beriman daripada kalangan manusia ni berebut-rebut mencari malam Al-Qadar itu. Seboleh-bolehnya mereka meninggalkan maksiat-maksiat supaya mereka dapat bertemu pada malam Al-Qadar itu. Ini satu kebanggaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebutkan di depan para malaikatnya. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam mana Allah berbangga kepada para malaikatnya bagi hamba-hambanya yang bangun tengah malam menangis takutkan Allah. Kata Allah, tengok tu hamba-hambaku itu sedang menangis di tengah malam. Allah sebut dengan nada yang penuh kebanggaan di hadapan para malaikatnya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia kata, ni dia dalam kitab ni sebut nah. Perhatikanlah apa yang mereka buat, seolah-olah, kata Profesor almarhum Wabah Zahidi, dia kata apa, seperti umpama kata Allah, perhatikanlah apa yang mereka buat ini. Mereka beribadah bersungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang mereka belum pasti. Kita buat, kita cari malam Al-Qadar itu, padahal kita belum pasti malam tu Al-Qadar. Allah nak kita macam tu, tuan-tuan. Kita kadang-kadang sebab tu dalam riwayat menyebutkan ada di kalangan para sahabat yang bangun tengah malam menangis, mengadu dengan Allah kerana kemiskinannya. Bila dia mengadu dengan Allah, bila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi minta dengan Allah, berilah kepadanya kekayaan. Allah hantar berita kepada Nabi macam mana? Aku suka mendengar rintihan hamba-Ku ketika mana dia merintih dan meminta kepada Aku. Rupa-rupanya tuan-tuan, bagi orang yang dia tahu bahawa ketika mana dia minta dengan Allah dengan sungguh-sungguh, dia menangis, dia merayu dengan Allah, waktu tu Allah suka dengar rintihan hamba-hamba dia. Kalau orang sufi ni, dia kata apa? Cukuplah dengan apa yang Allah suka daripada aku. Tak payah bagi pun tak apa, yang penting Allah suka. Allah suka dengar suara kita duk menangis, minta dengan Allah, ya Allah tolong aku ya Allah. Allah suka tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agaknya ibadah mereka andainya mereka tahu dengan pasti ketika itu nyata benarlah firman Allah, aku lebih tahu apa yang kamu tahu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya ketika mana para malaikat membantah ketika Allah nak menciptakan manusia, maka Allah kata apa? Aku tahu apa yang aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Baik, kelebihan malam Al-Qadar. Sebagaimana yang kita dah sebutkan sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala telah merumuskan makna dan kelebihan malam Al-Qadar melalui firman-Nya yang ringkas. Malam kemuliaan Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan juga firman Allah bermaksud pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril. Ayat yang pertama menjanjikan berita gembira di samping ancaman keras daripada Allah. Adapun tentang berita gembira ialah Allah menyebutkan betapa malam Al-Qadar adalah malam yang penuh dengan kebaikan. Ya. Namun begitu juga Allah tidak menjelaskan kadar ataupun tahap kebaikan tersebut. Manakala tentang ugutan pula, yang pertama, malam itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 itu menunjuk kiraan apa? Allah tak sebut. Adakah 1000 bulan mengikut kiraan tangan manusia 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1000 bulan begitu? Adakah begitu? Para ulama kata tidak begitu. Sebagaimana Allah menyatakan sehari di hari akhirat itu umpama 1000 tahun di atas dunia. Di dunia. Jadi ternyata pengiraan Allah itu tidak sama dengan pengiraan manusia. Bayangkan kalau sehari diazab di mahsyar Allah umpama 1000 tahun tuan-tuan. Ada orang boleh hidup 1000 tahun kat dunia? 100 tahun pun dah mengular dah berjalan. Kan? Jalan pun tak larat dah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok berapa orang yang sangat atas muka bumi ni yang hidupnya 100 tahun lebih. Tak kalau ada pun tak ramai dah tuan-tuan. Yang tak ramai itu pun tengoklah keadaan mereka. Jadi sebab itulah bila mana Allah berikan gambaran itu, kita tahu bahawa ini adalah malam yang penuh dengan kebaikan yang kamu tak akan mampu untuk menghitungnya kebaikan itu. Maka jangan kamu lepaskan. Kan? Kita dah bagi dah tipsnya. Siapkan dulu keperluan-keperluan untuk hari raya ke apa ke, siapkan dulu, buat awal-awal. Jadi hujung-hujung ni kita dah standby untuk pecutan akhir malam Al-Qadar. Jadi masjid kita ni buat qiyamul lail setiap malam kan. Panggil ustaz-ustaz menjadi imam untuk pimpin qiyamul lail. Kan, siapa nak ikut jemaah silakan berjemaah. Kenapa? Berjemaah itu dalam konteks kita nak belajar. Afdalnya kita buat secara individu. Individu buat masing-masing. Afdalnya buat dekat rumah. Bangun tengah malam, tapi itulah dekat rumah ni dia leceh kan. Leceh itu bukan sebab apa? Kita iman tak kuat. Kalau iman kuat, buatlah kat rumah. Itu lebih afdal. Apa-apa amalan sunat ni afdalnya buat kat rumah. Tapi kalau kita rasa tak larat, tak mampu kita nak buat kat rumah, segi tengok bantai, tengok bini, tak boleh. Jadi mainlah kat masjid. Buat kat masjid tu lebih bersemangat dengan kawan-kawan. Kemudian lepas tu moral pula. Sini pula moral boleh tahan sedap pula. Bukan moral apa? Sahur. Ini setakat yang saya tahulah pengalamannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi program-program yang kita buat tu pun boleh diteruskan untuk kita dengan dalam konteks kita nak memberi pendidikan kepada masyarakat. Saya pernah ikut satu program Qiyamul Lail dibuat di Bukit Canggang. Ramai tuan-tuan, penuh masjid. Kita penuh juga tapi malaikat ramai kat belakang. Masjid dekat Bukit Canggang tu dia buat. Dan dia sampai sekarang istiqamah lagi. Setiap bulan sekali dia akan panggil saya untuk pimpin Qiyamul Lail. Kadang-kadang dia bawa sekali budak-budak sekolah, dia libatkan sekolah, 3-4 sekolah datang, penuh masjid tuan-tuan. Esok pagi sama-sama sarapan semua. Masya Allah. Saya kata tapi penat waktu time kuliah subuh lah. Lepas subuh tidur budak-budak ni, berdengkur sana berdengkur sini. Tapi tak apa, seronok. Budak-budak ni dia ambil pengalaman. Saya dulu pun macam tu buat tuan-tuan. Dulu pun saya ada program dia, saya pergi buat Qiyamul Lail, pergi ikut belajar untuk bangun malam. Masya Allah. Sudah saya azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على إلا بالله. حي على الصلاة. حي على Okey.
Okey. Imam tanya soalan ujung-ujung, tak tahu nak habis ke tak. Adakah malaikat ni turun di Mekah ataupun di Madinah sahaja, sedangkan waktu itu kita masih lagi siang ataupun kita dah pagi dah. Jadi di Mekah Madinah itu dah dikira masih malam lagi, dan malam tu malam Al-Qadar. Jadi kita bila malam Al-Qadarnya sebenarnya dia bukan kira malaikat turun. Malam Al-Qadar itu dikira macam mana? Adakah dikira di Madinah ataupun di Mekah saja? Para ulama mengatakan mengira waktu tempatan. Macam mana kita semayang maghrib waktu tempatan, maka itulah waktu malam bagi Al-Qadar kita. Jadi malam itu turunnya malaikat. Kalau dikatakan malaikat turun pada sepanjang hari pun, maka itulah kaedah yang berlaku berdasarkan kepada ayat yang kita baca ni. Maknanya kalau kita hari ni, dan kalau di Mekah kan dia lewat 5 jam, betul tak? Kita sekarang ni dah pukul berapa? Pukul 9. Mereka petang lagi ni. Karena malam ini malam Al-Qadar, maka turunlah malaikat pada malam ini kepada kita. Nanti turun kat sana lah malam. Kalau malam tu malam Al-Qadar di sana lah turunnya. Dia dikira waktu tempatan, waktu lokal. Begitu juga kalau dia ambil kira dengan masa hari raya kan. Hari raya juga dia buat perbezaan. Cuma oleh kerana kaedah pengiraan kita tu ada yang ru'yah dan sebagainya, itu yang menjadikan kita ada perbezaan kaedah penetapan hari raya tu. Tanda apa tu? Itu banyaklah orang kampung punya ramalan tu kan. Orang kampung punya ramalan ni macam-macam lah. Ayak beku lah, kemudian pokok sujud lah. Itu semua bukan tanda-tanda yang sabit dengan hadis ataupun apa yang dikatakan berdasarkan kepada pengalaman ulama. Pengalaman ulama ni yang sahih ni tidak menjadikan itu sebagai tanda-tanda yang tepat menyatakan itu malam Al-Qadar. Dan kita pun sebenarnya tak cari benda tu untuk menentukan itu malam Al-Qadar. Kalau malam tu malam Al-Qadar, tiba-tiba tak ada benda tu, pokok tak sujud, ayak pun tak mengeras, jadi kita tak pernah jumpa lah setakat ni. Kalau kita nak jumpa ayat mengeras, kita kena pergi dekat kutub utara, insya-Allah. Hari-hari Al-Qadar kat sana. Memang mengeras betul air dia. Tetapi perkara-perkara itu sebenarnya dikisahkan oleh para awliya Allah. Itu pengalaman peribadi, tuan. Pengalaman peribadi tak boleh nak digeneralisasikan untuk kesemuanya. Jadi ini pengalaman-pengalaman para wali, mereka berjumpa dengan hal-hal yang macam-macam. Tetapi kita tak ada pengalaman itu, kecuali ada cerita-cerita lawak tu banyaklah kan. Dia nak pergi Qiyamul Lail, lepas tu dia tengok kubah masjid, tiba-tiba dah duduk kat bawah. Rupanya dah sebulan, dah 3 bulan nak pergi masjid. Dia tak sedar masjid tengah renovate, kubah tak kat bawah. Dia ingatkan malam tu malam Al-Qadar, dia kata, sebab kubah dia duduk kat bawah. Padahal kubah tu memang diturunkan sebab nak renovate. Itu cerita lah kan. Dia baca lah buku lah. Jadi tu cerita-cerita yang ni lah. Bagus jugalah, sebab ada sebahagian pandangan dia pegang ni, ada orang setengah orang duk cari benda tu. Setiap kali bulan Ramadan dia bincang pasal Al-Qadar dia akan cari benda-benda mistik ni, benda-benda pelik-pelik ni. Tetapi sebagian ulama-ulama sufi mengatakan kedatangan Jibril alaihi salam itu dia akan masuk ke dalam jiwa orang yang beriman. Jadi sebab itulah dia akan memberi bekas kepada orang yang dapat Al-Qadar pada malam itu. Bekasnya macam mana? Istiqamah amalan dia. Jadi bila dia dapat Al-Qadar itu,
Maka tanda-tanda dia selepas Ramadan, istiqamah tu kekal dengan puasanya, dengan baca Qurannya. Maka itu adalah tanda yang sahih. Para ulama menyatakan. Jadi kalau kita nak cari apa tanda kita dapat Lailatul Qadar, tengoklah kat kita kan. Kalau bulan Ramadan pula nak buka Quran, alamatnya usaha lagi, insya-Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun disebutkan begitu tuan-tuan, saya sambung sikit, ada satu pernyal lagi tuan-tuan, jangan ni. Ada satu pernyal lagi, kalau tidak tak habis ni. Walaupun kita dapat setiap tahun malam Al-Qadar selama 100 tahun, walaupun kita dapat, adakah kita confirm boleh bebas daripada neraka Allah? Jawabnya tak bebas, selagi ada dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ganjaran ini dia datang bersekali. Pertama, diberi kebaikan kepada kita dengan amal 1000 bulan. Yang kedua, diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlukan dua ini tuan-tuan, untuk kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, kita dapat ganjaran yang banyak. Yang kedua, kita dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan apa di sini? Allah menjanjikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar bahawa mereka akan dihumbankan ke dalam neraka walaupun dia dapat Al-Qadar setiap tahun selama 100 kali. 100 tahun dia dapat tuan-tuan. Hidup 100 tahun, tiap-tiap tahun dapat. Tapi dosa tunggang arak pun dia buat juga, zina pun dia buat juga, rasuah pun dia buat juga. Tapi setiap kali bulan Ramadan, Al-Qadar dia dapat. Adakah cukup bagi dia untuk dia boleh dabik dada, dia boleh masuk syurga begitu saja? Jawapannya tidak. Dia harus juga mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Bukhari dan Muslim, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang mendirikan solat malam Qadar, malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan kesungguhan, maka akan diampunkan segala dosanya. Dan disebutkan oleh Asy-Sya'bi, dia kata malam Al-Qadar itu adalah malam seumpama siangnya dan hari siangnya umpama malamnya. Al-Farra juga berkata, Allah tidak menentukan, mentakdirkan keburukan pada malam Al-Qadar itu kecuali kebahagiaan dan berbagai-bagai nikmat. Tetapi Allah menentukan kedua-duanya sekali, nikmat dan musibah pada malam yang lain. Sa'id Al-Musayyib pula berkata, barang siapa yang berada solat berjamaah, dia kata apa? Ini paling, kita katakan yang kita kata paling basic lah. Sebagaimana disebutkan oleh Musayyib, Sa'id Ibn Musayyab, dia kata apa? Siapa yang solat Isyak pada malam itu, maka dia telah pun dikira mendapat malam Al-Qadar. Seringkas itu. Seringkas itu. Tapi tuan-tuan, kalau Allah kata Allah tak nak bagi, tak dapat kita. Tak bagi. Dia balik kerja, dia kata Allah penat lah hari ni. Lepas tu dia pun kata nak baring lah Sat. Baring-baring. Esok pagi bangun. Allahu Akbar. Kita tengok. Lailatul Qadar malam tadi Allah tak nak bagi kalau betul-betul kat dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, benda ni kita kena ikhtiar, banyakkan berdoa kerana ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ni bukan makan je tuan-tuan. Rezeki ni beribadah juga adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita semayang, bila kita dapat buat ibadat, kita kena sebut alhamdulillah. Dan kita kena sebut astaghfirullah, kerana dia datang kadang-kadang dengan dosa juga dalam ibadat kita. Sembahyang kita pun kadang-kadang dengan kesilapan-kesilapan kita. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah selesai kita surah Al-Qadar ini. Kita akan sambung lagi insya-Allah surah Al-Bayyinah. Saya diingatkan sempat dah kita baca bincang surah Al-Bayyinah ni. Surah Al-Bayyinah ni dicerita berkaitan dengan golongan ahli kitab, kena dengan Yahudi dan Nasrani ni. Saya nak cerita sikit pasal berkaitan dengan orang Yahudi ni macam mana. Tapi oleh kerana kita dah habis masa, jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang untuk kita bincangkan surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ni Ubay bin Ka'ab ini satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dia.
Allah sebut kepada Nabi SAW, suruh Ubay bin Ka'ab ni baca surah ni. Nabi pun datang jumpa Ubay. Dia kata apa? Wahai Ubay, aku malam tadi bermimpi Allah bagi aku surah Al-Bayyinah ni, dan Allah sebut nama engkau. Ubay bila dia dengar tu, dia teriak tuan-tuan, Masya Allah. Dan surah Al-Bayyinah ni dibacakan oleh Ubay ni dalam malam pertama Ramadan yang disunatkan, yang dijadikan solat berjemaah oleh Umar Al-Khattab. Umar minta Ubay lah yang bacakan dalam solat tarawih pada malam pertama Ramadan. Memberi penghormatan, kerana Allah memberi penghormatan kepada Ubay. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kita pun kalau ada, sebab dia orang yang bacaannya bagus, bacaannya sedap, Ubay bin Ka'ab ni. Jadi di antara sahabat-sahabat Nabi yang bacaannya bagus ni, antaranya dialah, selain daripada Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Abbas. Ini sahabat-sahabat Nabi yang bacaannya bagus-bagus. Jadi kita pun nantilah imam-imam hak sedap. Sebab belakang ni kadang-kadang baru nak datang berjinak dengan masjid. Betul tak tuan-tuan? Bulan Ramadan ni muka kita tak pernah kenal pun. Uish, ni daripada mana ni? Saya tinggal kat sebelah tu je. Tak pernah nampak pun. Jangan tuan-tuan buat cempera pula. Kenapa sebelumnya tak datang? Jangan buat macam tu. Kalau tak mai dah esok. Jadi kena pula solat kita, imamnya syahdu baca, seronoknya rupanya datang masjid. Barulah dia jadi tarikan kepada orang lain nak datang. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita bincang surah Al-Bayyinah ni. Dan surah Al-Bayyinah ni kata Nabi SAW tidak akan dibaca oleh orang-orang yang munafik. Orang munafik tak baca surah Al-Bayyinah ni. Nanti kita akan bincanglah pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, kelemahan kekurangan itu kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا